Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Borneo, salam Gaya. Saya Cikgu Nurwaini binti Yaakob, Ketua Unit Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya, Kota Kinabalu, Sabah. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai sebuah buku yang bertajuk Protokol di Malaysia, Tradisi dan Amalan. Baiklah, buku protokol di Malaysia, Tradisi dan Amalan ini setebal 402 muka surat, merupakan hasil karya Mokhtar Haji Muhammad Tohar dan Ahmad Fauzi Muhammad Basri. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, buku ini terdiri daripada 3 bahagian yang utama. Bahagian yang pertama adalah bahagian pengenalan. Bahagian ini menjelaskan tentang definisi, etiket dan protokol serta adab-adab yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Antara adab tersebut adalah adab makan, adab berbual, adab mengunjungi rumah orang. Pada masa yang sama, bab ini juga memperkenalkan kepada kita tentang amalan protokol masyarakat pada zaman dahulu kala, iaitu semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bab yang kedua pula memberikan penerangan tentang etiket sosial dan pembentukan peribadi. Dalam bab ini, pembaca akan mendapat pengetahuan tentang tata cara perkenalan, bagaimana berkenalan dengan seseorang sama ada dalam majlis rasmi maupun tidak rasmi. Perkara kedua yang dibincangkan ialah tentang cita rasa berpakaian atau tata cara berpakaian yang sesuai dalam majlis-majlis rasmi maupun tidak rasmi. Bab ini juga membincangkan tentang tata cara dalam majlis rasmi. Bab yang terakhir, iaitu bab 3 pula, membincangkan mengenai protokol. Bab ini mengupas tentang susunan keutamaan, susunan tempat duduk mengikut keutamaan, majlis rasmi kerajaan, anugerah darjah kebesaran dan bendera Malaysia. Kesimpulannya, saya mengesyorkan tuan-tuan dan puan-puan menjadikan buku protokol di Malaysia, Tradisi dan Amalan ini sebagai satu bahan rujukan yang utama apabila membincangkan tentang protokol. Buku ini sememangnya sangat sesuai untuk mereka yang mengacarakan majlis ataupun menjadi ahli jawatan kuasa dalam majlis rasmi maupun tidak rasmi. Oleh yang demikian, pastikan sumber rujukan ini merupakan sumber utama apabila mengendalikan sesuatu. Selamat sejahtera. Saya Rashni Jayabalan dari R5. Saya ingin membicarakan buku yang telah saya pelajari baru-baru ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nazri kerana sudi memberi peluang ini kepada saya untuk melakukan bicara buku secara online. Ini merupakan novel yang saya pelajari baru-baru ini. Judul novel ini ialah Pink dan novel ini telah dikarang oleh seorang penulis terkenal di India. Pertama sekali kita akan lihat sinopsis novel ini. Cerita ini mengisahkan tentang Wachala dan Santana Krishna, di mana Wachala merupakan isteri kepada Santana Krishna. Permulaan cerita ini berlaku di rumah Wachala dan Santana Krishna. Wachala akan mengemaskan dan menyiapkan barang-barang Santana Krishna kerana beliau akan meneruskan pengajian beliau dalam bidang IAS, dan ini merupakan kehendak Wachala, iaitu untuk meneruskan pengajiannya dalam bidang ini. Wachala
telah menyiapkan barang-barang ini dan menghantar suaminya ke luar negeri untuk meneruskan pengajian beliau. Pada masa lapang, dia akan mula rindu dan ingin berjumpa dengan suaminya, dan semua kenangan indah bersamanya akan imbas kembalikan oleh beliau. Kemuncak cerita ini berlaku apabila dia dapati bahawa suaminya tidak menghabiskan pengajian dan pulang ke rumah sebelum tempoh pengajiannya tamat. Pelbagai konflik dan pergaduhan berlaku di antara mereka berdua sehingga Santana Krishnan meninggalkan rumah dan Vachala bersendirian. Vachala mula risau tentang suaminya dan dia akan menerima sepucuk surat daripada suaminya. Di dalam surat itu, beliau telah menerangkan apa yang sebenarnya berlaku dan sebab-sebab beliau tidak dapat meneruskan pengajian beliau. Kesudahannya, dia telah menolong suaminya untuk berkhidmat kepada negara dan orang-orang miskin di sesebuah kawasan perkampungan itu. Terdapat pelbagai pengajaran yang saya dapati daripada novel ini. Pertama sekali, secara ketarannya kita dapat melihat apakah sifat-sifat yang seorang wanita perlu ada dapat dipaparkan dalam novel ini. Terlalu banyak nilai dan sifat yang harus dipatuhi oleh wanita dapat diketahui sekiranya anda membaca novel ini. Seterusnya ialah ketabahan menghadapi rintangan, di mana apabila berlaku pelbagai konflik, Santana Krishnan tabah dan berusaha menyelesaikan masalahnya dengan isteri beliau. Seterusnya, kemarahan boleh menghancurkan hubungan suami isteri, di mana kemarahan Vachala dan dia tidak sudi mendengar apakah yang berlaku kepada suaminya. Ini menyebabkan hubungan mereka hancur buat masa yang pendek. Dan akhir sekali, saya dapat melihat khidmat masyarakat itu amat penting dalam kalangan seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Ini dapat dikaitkan pada masa kini, di mana kita harus berterima kasih kepada doktor, jururawat dan sukarelawan yang sudi menggadaikan nyawa mereka dan menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan. So, pada masa ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada golongan doktor, jururawat, polis dan askar mahupun sukarelawan yang sudi menggadaikan nyawa mereka untuk menyelamatkan negara kita daripada COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Manusia dan Perempuan Anandun dari unit 17. Hari ini saya ingin menyampaikan satu cerita yang bertajuk Angin Barat dan Angin Timur. Angin Barat adalah seorang yang kuat dan sombong. Dia sentiasa suka menyusahkan orang lain. Tetapi Angin Timur adalah seorang dia tidak suka menyusahkan orang lain. Pada suatu hari, Angin Barat menyusahkan orang lain dengan memusnahkan tanaman mereka dan merobohkan rumah mereka. Dia berbuat hal demikian kerana ingin menunjukkan kekuatannya. Tetapi hal itu tidak sama sekali suka oleh Angin Timur. Angin Timur bertanya kepada Angin Barat, kenapa kamu sentiasa menyusahkan orang lain? Tetapi soalan itu tidak suka oleh Angin Barat. Oleh itu mereka bertengkar. Hal itu diperhatikan oleh Sang Matahari. Sang Matahari adalah kawan baik Angin Barat dan Angin Timur. Dia tidak tahu nak buat apa lagi. Beberapa hari kemudian, Sang Matahari melihat seekor monyet di atas pokok. Dia mendapat satu idea. Dia berkata kepada Angin Barat dan Angin Timur bahawa siapa yang dapat menjatuhkan monyet itu dari pokok itu adalah orang yang kuat. Mereka berdua bersetuju dengan idea itu. Yang pertama, Angin Barat mencoba untuk menjatuhkan monyet itu. Dia meniup angin dengan kuat, tetapi monyet itu memeluk batang pokok
meniup angin dengan lembut dan nyaman. Monyet itu suka dengan angin itu. Monyet itu bersandar pada pokok itu. Selepas itu, monyet itu tertidur di atas pokok itu. Pada masa itu, angin timur meniup angin dengan kuat. Oleh itu, monyet itu jatuh pada tanah. Perbuatan yang bijak itu diperhatikan oleh sang matahari dan angin barat. Angin barat melakukan perbuatan yang jahat sebelum itu. Dia sedarkan kesilapannya. Pada hari itu, dia